Pada pagi ni dapat kita bertemu lagi di bawah platform Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini ada manfaatnya. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ni kita akan cuba membincangkan beberapa perkara, dan yang penting sekali kita pada pagi ni kita akan cuba membicarakan perkara yang kita buat pada tiap-tiap hari, iaitu makan. Bukan tentang makanan, bukan tentang makan yang kita nak bincangkan, tapi kita nak bincangkan tentang makanan. Apa yang masuk ke dalam perut kita? Adakah ianya halal? Al-halalu bayyin. Halal tu jelas. Ataupun haram. Wal haramul bayyin. Perkara haram juga jelas. Soalan sekarang ni kadang-kadang dia tak jelas. Dia duduk tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah. Maka itu yang kita akan bincang pada pagi ni. Syubhah pada makanan. Kita kadang-kadang kita main masuk aje dalam perut kita. Kita main masuk aje dalam perut kita. Janji dapat makan, dapat telan, kita telan. Sedangkan kita ni mempunyai hukum-hukum yang tertentu tentang makanan. Pertama, dia berkaitan dengan halal haram. Yang kedua, dia berkaitan dengan syubhah, iaitu di antara haram dan halal tu dia duduk kat tengah-tengah. Kalau ianya haram mudah, kalau ianya halal pun mudah. Ini duduk kat tengah-tengah. Baik, rasa pakat-pakat masuk, boleh masuk belaka-belaka lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Maksud dia, wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Kita akan mulakan perbincangan kita berdasarkan ayat ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Bukan wahai orang-orang beriman, wahai manusia. Maka di sinilah kita dapat faham para ulama mengeluarkan hukum-hukum, iaitu bukan orang beriman, orang Islam sahaja yang wajib makan makanan yang baik-baik, yang halal dan baik-baik, tetapi manusia. Dalam Quran ada dua uslub permulaan ayat. Yang pertama, ya ayuhan nas. Yang kedua, ya ayuhallazina amanu. Wahai manusia, ya ayuhan nas. Ya ayuhallazina amanu. Wahai orang beriman. Jika dikhususkan pada orang beriman, maka ayat tu dimulakan dengan ya ayuhallazina amanu. Jika ianya dikhususkan untuk semua manusia, tak kira lah Islam ataupun kafir, maka dimulakan dengan ya ayuhan nas. Dalam makanan ni dimulakan dengan ya ayuhan nas, dengan maksud tuntutan makan yang perkara yang baik-baik dan perkara yang baik-baik dan perkara yang halal. Tak boleh makan perkara yang haram adalah tuntutan pada manusia, bukan orang Islam saja.
Kerana itulah kita pernah bincang sebelum ni, orang kafir akan dipersoalkan tentang apa yang dia makan. Dia akan diseksa kerana kekafirannya, dan dia akan diseksa kerana perkara-perkara haram yang dia makan. Kerana orang kafir juga wajib ataupun dituntut untuk makan makanan yang halal-halal dan baik-baik sahaja. Jadi kita tak boleh lah kita kata, tak apalah, bagi je lah babi ni, kita pemburu, kita tembak, nak tembak kancil, pergi tembak, nak tembak rusa, pergi tembak babi. Okay, sekali kita kata kita tak boleh makan babi, haram. Maka baik kita bagi kawan kita acam, mutu, diorang boleh makan. Tidak, diorang tak boleh makan juga. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makanlah kamu apa yang baik di muka bumi, yang halal dan baik di muka bumi. Bukan saja halal, tayyibah, yang baik. Jangan ikut syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan tu musuh kamu yang nyata. Maka kita perlu mensyukuri nikmat perut. Kita perlu mensyukuri nikmat perut, yang mana nikmat perut ni antara nikmat yang terbesar juga. Sebab tu orang tak boleh kontrol makan. Sebab tu bila ada saja viral tentang makanan, pakat-pakat pergi. Saya pernah ingat satu ketika dahulu, beberapa 2 tahun atau 3 tahun yang lepas, ada satu mihun sup viral dekat Kedah tu, dekat Paya Kecut, dekat area Pendang. Viral sungguh. Bihun sup je. Dan banyak lagi makanan lain lah viral. Saya ingat 3 tahun atau 4 tahun lepas. Memang sedap lah kot. Dan banyak viral. Kami yang duduk dekat kawasan tak jauh daripada situ, lebih kurang 1 kilometer daripada situ, tak pernah pun tengok jalan tu jalan kampung aja. Jalan satu je, satu hala. Bukan satu hala, jalan tu sempit. Jika kereta nak berselisih, terpaksa keluar daripada jalan raya, jalan tar tu, duduk ke tepi. Jadi biasa hanya orang kampung tu aja yang keluar masuk. Tapi pada kali tu, bermula viral tu, setiap hari number plate V, number plate W, number plate A. Sedangkan kat situ number plate dia K, Kedah. Tapi yang lalu kat situ, ya Allah, semua number plate J pun ada. Makan punya pasal. Cari sampai ke dalam. Kedai tu kedai kampung aja. Bihun sup tu. Terkejut saya tengok. Wush. Terkejut macam dia ni. Kita yang duduk situ pun tak boleh nak beli, sebab terlalu ramai. Memang viral. Baguslah, alhamdulillah, kaya dia. Cuma makan punya pasal jauh sanggup cari. Pernah tak kita pergi bersungguh macam tu juga dekat Masjid Temeloh? Masjid viral juga masjid tu. Viral, subuh dia macam Jumaat. Subuh dia masa sembahyang Jumaat. Lalu kat Temeloh tu, duk makan patin tu je lah. Tak teringin pun nak singgah dekat Masjid Temeloh. Saya ingat nama masjid tu, Masjid Temeloh Baru ke Temeloh apa, Masjid Temeloh saya ingat. Waktu subuh. Memang taklah subuh duk tidur. Tapi lalu waktu tengah hari, singgah makan patin tempoyak. Itu singgah. Makan tu. Siapa tak kenal patin tempoyak Temeloh? Mesti singgah. Tak singgah tak sah pergi Temeloh. Di Pahang. Di Pahang. Tapi masjid viral yang solat subuhnya seperti solat Jumaat, adakah ramai-ramai pergi tengok? Macam mana nak makan punya pasal? Macam itulah tempat-tempat lain. Macam itulah. Ada jenis di Johornya otak-otak. Pergi tempat tu, tak makan otak-otak, tak sah. Tak sah pergi Johor. Batal pergi Johor dia tu.
Macam itulah tempat-tempat lain yang mana-mana. Sama ajalah. Jadi, satu nikmat yang besar adalah perut. Perut. Jadi dengan mensyukuri nikmat perut, ialah menjaga perut kita. Masjid Temeloh Jaya. Masjid Temeloh Jaya. Jadi, mensyukuri nikmat perut ni, menjaga makanan yang masuk ke dalam perut kita dengan makanan-makanan yang halal dan tidak syubhah. Yang masuk kat perut. Itu sebagai mensyukuri nikmat perut. Kita dapat nikmat, Masya Allah, nikmat lidah sekali dengan perut. Maka sebagai mensyukurinya, pastikan jangan masuk perkara-perkara yang haram. Hanya masukkan perkara-perkara yang halal sahaja. Makanan-makanan yang halal. Malah makanan yang syubhah pun jangan masuk. Tanda bersyukur kita, Allah bagi kita nikmat makan, nikmat perut. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, maksud dia, sifat malu kepada Allah yang sebenar-benarnya adalah engkau menjaga kepalamu daripada setiap yang ada di sekitar kepala kamu, dan engkau menjaga perutmu serta apa yang ada di dalamnya. Itu adalah nikmat makan, nikmat perut dan malu pada Allah. Kata Abdullah Mas'ud. Dia kata, apa maksud sifat malu pada Allah? Maksud sifat malu pada Allah ini adalah kita jaga daripada kepala kita daripada apa yang berada di sekitarnya. Apa yang ada kat kepala kita? Kita jaga pertama otak. Dengan maksud akal kita fikir perkara yang baik-baik. Sangka yang baik-baik. Jangan fikir perkara buruk-buruk. Jangan duk sangka buruk. Itu kita nak jaga. Itu antara tanda kita malu pada Allah. Antara ada kat kepala mata. Jaga nikmat mata tu. Jangan tengok perkara-perkara yang haram. Apa lagi ada? Hidung, bau. Gunakan hidung dengan perkara-perkara yang baik sahaja. Mulut, termasuk makan tu. Telinga, berada di kawasan muka, maka jaga daripada mendengar perkara-perkara yang haram tu, kita tolak jauh-jauh. Itu mensyukuri nikmat yang Allah bagi dan malu pada Allah bila kita jaga. Itu dari segi malu pada Allah. Dari segi perut pula, maksud malu pada Allah adalah jaga perut kita daripada masuk perkara-perkara yang haram dan syubhah. Dan syubhah kena elak juga. Okey. Antara makanan yang syubhah ni, makanan yang kita tak boleh nak kata ianya haram secara mutlak, dan kita juga, dan hukum asalnya dia adalah halal. Tapi ada sesuatu. Makanan ni asalnya semua halal, kecuali datang nas, datang bukti yang mengatakan ianya haram, barulah haram. Dia berbeza dengan ibadah. Ibadah ni, asal ibadah semua haram, sehinggalah ada bukti yang mengatakan ianya boleh dibuat ibadah tu, sama ada wajib ataupun sunat, barulah boleh buat. Saya ulang boleh? Asal makan semuanya halal, sehingga didatangkan bukti bahawasanya ianya haram. Iaitu bukti macam mana? Mungkin ayat Quran, mungkin hadis Nabi, mungkin perkara yang jijik. Datang bukti-bukti tadi, maka jadi haram. Asal makanan halal, semua halal. Kita kena kata semua makanan halal kecuali yang diharamkan. Kita kena kata gitu. Semua makanan halal kecuali ada bukti yang mengharamkan. Berbeza dengan ibadah. Ibadah, semua ibadah haram, tak boleh buat. Ibadah ni sembah Allah. Ibadah semua haram, kecuali ada bukti yang mengatakan ianya boleh. Dia terbalik. Maknanya dalam bab ibadah ia sempit. Sebab semua haram, tak boleh ibadah. Kecuali ada bukti, datang bukti yang mengatakan ianya boleh buat, wajib buat, sunat buat, baru boleh buat. Sempit dalam masalah ibadah. Dalam masalah makan dia luas. Semua halal, kecuali ada bukti yang mengatakan ianya haram. Jadi, makanan syubhah ni adalah makanan yang
tak boleh kita nak kata dianya haram mutlak. Tapi bila kita kata ianya halal, dia ada something wrong. Di situ. Itu maksud syubhah. Itu maksud syubhah. Okey. Antaranya yang kita perlu perhatikan, makanan tu yang sempat saya salin kat sini beberapa poin, adalah syubhah yang berlaku pada ikan masin, ikan pekasam, ikan kering. Syubhah yang berlaku, makanan syubhah yang berlaku di situ. Dalam kitab Jawahir, pengarangnya mengatakan, mazhab Syafi'i, bahawa haram memakan ikan masin, ikan pekasam, ikan kering dan seumpama dengannya, sama ada ikan itu dijeruk, dimarinatkan, diperap lah kita panggil kan, ataupun dimasinkan, haram tanpa dikeluarkan perutnya, darahnya, dan diletak garam padanya. Kerana menyebabkan garam tadi akan menjadi pemangkin, akan menyebabkan, menjadi wasitah, menjadi perantaraan di antara najis yang ada dalam perut tadi tu masuk ke dalam isi. Orang dulu makan ikan kering, ikan masin sebab susah. Orang sekarang makan ikan masin sebab sedap. Sebab sedap. Dia beza. Orang dulu ikan banyak, tapi ada time-time tengkujuh, makanan tak ada, takkan nak makan nasi ikan garam aja. Maka dimasinkan ikan tu supaya boleh tahan lama. Jadi makan ikan kering ni orang susah. Tapi kita sekarang makan ikan kering, orang senang pun suka makan, orang kaya pun siap beli lagi. Dulu ikan masin dibuat kerana terlalu banyak ikan pada waktu tu, takut rosak. Jika dia buat masin kan, dia boleh makan ketika musim-musim terkujuh nanti, musim-musim tak ada makanan nanti. Itu orang dulu untuk menyelamatkan makanan. Orang sekarang ikan tu elok-elok dia masin kan. Tu beza dulu dengan sekarang. Jadi kenapa dimasin, diletak garam pada ikan masin tu? Kerana untuk memanjangkan jangka hayat ikan tadi tu, dia boleh tahan lama. Cuma hati-hati, dalam kita membeli ikan masin, pastikan dibuang perutnya ataupun insangnya ataupun darah-darahnya. Sekarang ni saya banyak pergi Kedah, saya pergi tengok, pergi beli ikan masin, ikan kering, ikan marinate, ikan diperap dekat kedai, dekat tempat macam kilang dia lah kita kata. Majoritinya semuanya orang kafir. Tak ada masalah, orang kafir buat boleh makan. Tapi bila kita tengok satu-satu, ikan-ikan besar tu kadang-kadang dia tak buang isi perut pun. Ketika nak jual baru dia buang isi perut tu. Kadang-kadang jual pun dengan perut-perut sekali. Kita orang Melayu ni mungkin kita akan buang. Sebahagian besar daripada kita, kalau kita buat sendiri, kita akan buang isi perut tu, baru kita garamkan dan jemur. Tapi orang kafir, ada yang, tak semua, tapi ada yang dia tak buang. Bila kita nak beli, bawa apa, kalau ikan tu besar, baru dia potong, lepas tu dia buang lagi isi perut tu. Setelah berapa lama isi perut tu digaramkan pun tak tahu. Maka dalam kitab Jawahir mengatakan, ikan yang tidak dibuangkan isi perut dia dan diletak garam. Garam tu penting. Diletak garam, maka haram makan, kerana darah-darah najis-najis yang perut tadi, dia akan menyerap ke dalam isi dengan bantuan garam. Boleh menyebabkan najis tadi meresap masuk ke dalam isi dengan bantuan garam, dengan wasitah garam, dengan perantaraan garam.
Yang mana garam tu menjadi ejen untuk memindahkan najis tadi ke dalam isi. Garam tu. Okey. Jika tak letak garam, maka pada mazhab Syafi'i dia tak meresap. Tak meresap. Pada mazhab Syafi'i tak meresap. Jika tak letak garam, maka boleh makan. Kalau tak letak garam dalam ikan kita jemur, memang berulat lah jawabnya. Letak garam tu jadi tak berulat tu. Cuma pada mazhab Syafi'i, apabila diletakkan garam, maka dia akan pergi ke dalam isi. Jadi kalau nak buat ikan kering tanpa nak letak garam, bukan, tanpa nak buang isi perut, maka jangan letak garam. Soalannya, kalau tak letak garam macam mana? Tak letak garam dia berulat. Dia tak tahan lama, dia berulat. Tapi itulah hukumnya. Pada mazhab Syafi'i, ayam yang direndam dengan air panas setelah disembelih. Dulu rumah saya kat Ampang dulu, betul-betul depan tu pasar. Pasar tu dah tak ada dah sekarang ni. Kat Tasik Permai nama tempat tu. Tiap-tiap pagi, lepas subuh, duduklah dekat atas rumah tu. Tengok direct boleh tengok pasar. Betul-betul ada kedai ayam, kedai jual ayam. Kat depan tu betul. Pagi-pagi tu, dia ada mesin dia ada air panas, dia ada mesin dia yang masuk dalam mesin dia tu. Saya cerita ni 40 tahun lepas. 35 tahun lepas. Sekarang punya teknologi tak tahulah. Dia sembelih, lepas tu dia baling masuk dalam tu. Kadang-kadang dia baling masuk dalam air panas dulu. Air panas dia gitu, dah mati dah semua dalam air panas tu. Dia angkat ayam tu masuk ke dalam mesin ni pusing tu. Keluar togel. Tak payah cabut bulu, dia automatik. Pada mazhab Syafi'i, panas sahaja dia tak jadi ejen untuk menyerapkan najis. Contohnya tadi bila dah sembelih, ada darah dia. Darah dia tadi tu akan masuk ke dalam air panas. Sebab nak bagi lembut kan dia punya kulit untuk masuk mesin nanti. Jadi bila masuk dalam air panas, kemudian masuk ke dalam mesin dia, masa masuk dalam air panas tu ada najis iaitu darah. Darah tu bercampur dengan air panas. Kita fikir logik, sekali lalu kita fikir, mestilah darah tadi ataupun termasuklah najis-najis dia yang keluar sekali, masa tengah sembelih tu keluar najis-najis tahi dia semua, mesti akan diserap oleh kulit, diserap oleh isi, kerana air tu air panas. Pada mazhab Syafi'i tak boleh makan. Cuma makruh makan. Sebab dalam air tu dia tak letak garam. Sebab garam yang buat jadi masalah ni. Kalau dalam air tu dia buang garam, maka tak boleh makan. Sebab garam tu akan menjadi pemindah daripada najis, tahi-tahi, air, darah-darah dia tadi masuk ke dalam isi, masuk ke dalam kulit. Maka tak boleh makan, haram. Tapi biasa orang buat, mana buang garam? Dia cuma air panas saja. Maka boleh makan. Cuma hukumnya makruh. Boleh makan tapi hukumnya makruh. Walaupun ayam tadi mati bukan sebab dia sembelih, mati kerana lemas. Sebab dia sembelih dulu, putus urat, lepas tu dia balik dalam air. Tengah menggelupur, bertindih-tindih, masuk dalam air, mati. Kalau kita fikir sekali lalu, dia mati bukan kerana dia sembelih, dia mati kerana lemas. Tapi sebelum dia lemas, urat yang wajib 2 urat telah putus, maka sah sembelihan, boleh makan walaupun dia mati kerana lemas. Kerana yang boleh makan adalah putus 2 urat. Sembelih putus 2 urat, disembelih oleh orang Islam, maka boleh makan dah. Bukannya dia mesti mati kerana sembelihan itu. Tak semestinya. Sunat je dia mati kerana sembelihan tu. Kadang-kadang kita sembelih ayam ni, ayam kampung ke apa ke, itik ke, dia lambat nak mati, dia lagi dia jatuh jatuh longkang, mati kerana jatuh longkang. Boleh makan, dengan syarat pastikan sebelum dia mati tu telah putus 2 urat merah dan halqum dia tu. Jadi ikan tadi tu yang berbuah garam tadi tu, tanpa dibuangkan isi perut dia, darah-darah dia, sama ada diperap, dijeruk, dimasinkan, maka dia akan menyerap
hukumnya haram, tak boleh makan. Sebab garam tadi. Sebab garam. Dan tidak dibezakan ikan kecil ataupun ikan besar. Ikan kecil ataupun ikan besar, tak dibezakan. Tetap juga dia akan menyerap masuk dalam isi. Ikan bilis, dia akan menyerap masuk dalam isi. Ikan bilis yang tak dibuang isi perut, bubuh garam, maka darah-darah najis-najis yang isi perut tadi tu akan menyerap masuk ke dalam ikan bilis tadi. Dia tak kira besar kecil dari segi sarapan. Cuma dari segi ikan kecil, dia dimaafkan kalau tak buang isi perut, walaupun buah garam sekalipun. Dia najis, tapi dimaafkan kerana kecil. Dia bukan suci tak, dia najis juga. Ikan besar pun najis. Yang mana ni? Yang tak buang isi perut, buah garam, jemur. Ikan besar pun najis, dengan maksud najis tu masuk ke dalam isi melalui perantaraan garam. Ikan kecil pun najis dalam perut tadi tu akan masuk ke dalam isi melalui perantaraan garam juga. Cuma bila ikan tu kecil, syarak memaafkan. Najis tak najis, tapi dimaafkan. Najis yang dimaafkan, boleh makan. Tapi kalau ikan tu besar, tak dimaafkan. Kecil dan besar, para ulama mengatakan kadar 2 jari. Macam ni. Ini 2 jari ke bawah namanya kecil, 2 jari ke atas namanya besar. Ikan puyuh kot buat ni. Ikan puyuh. Ikan puyuh. Kalau ikan pelaling tu rasa dah besar sikit dah kot. Besar sikit kot ikan pelaling tu. Ikan kembung lagi lah besar. Tak boleh buat. Ikan talang lagi lah besar. Tak boleh buat. Tak boleh buat apa ni? Garamkan ia tanpa dibuang isi perut. Tak boleh. Tapi kalau 2 jari ke bawah besar dia, walaupun dibubuh garam, memang dia akan masuk dalam isi, tapi dimaafkan. Ianya dimaafkan. Bila disebut dimaafkan, bila ianya sebut dimaafkan, ikan yang kecil tadi, yang dimasinkan tanpa dibuang isi perut, dan biasa begitulah yang ikan-ikan bilis ni, tak buang isi perut pun. Macam manalah nak siang tu agak-agak. Macam nak siang? Siang ikan bilis, ambil kecil buang isi perut. Alahai. tak ada orang buat kerja gitu. Setelah dikeringkan baru dibuang isi perut tu ada. Tapi nak siang tengah-tengah hidup tu, tak ada pun orang buat kerja gitu. Maka memang ianya dimaafkan, no problem. Jika tak letak garam, memang tak ada masalah lah. Ini kalau yang letak garam. Tak kisahlah ikan bilis mata biru ke, ikan bilis apa ke. Janji dia 2 jari ke bawah. Jika dia digaramkan tanpa buang isi perut, maka ianya najis. Isi dia tak boleh makan, najis, tapi boleh makan kerana dimaafkan. Bila kita faham ianya dimaafkan, tapi dia bukan yang suci, cuma dimaafkan untuk makan, maka kita tak boleh asingkan perut dia. Contohnya kita ambil, kita nak goreng ni, kita pun ambil perut ikan bilis tadi, asingkan. Okay. Lepas tu barulah kita ambil ikan bilis kita yang telah diasingkan perut tadi, kita goreng. Itu boleh makan, betul. Tapi perut tadi tak boleh makan. Perut yang diasingkan. Tapi kalau dia tak ambil, dia tak buang isi perut tadi, dia terus goreng sekali dengan isi perut, boleh makan. Saya nak fahamkan, ada perbezaan di antara ianya halal suci dengan ianya dimaafkan. Kalau ianya suci, kita buat macam mana pun tak ada masalah. Dia suci, boleh makan. Tapi kalau ianya bukan suci, tapi ianya dimaafkan bagi makan. Hanya dimaafkan bagi makan jika kita kerana susah. Al-amru idza daqa ittasa'a. Satu perkara itu jika sempit, maka ia akan jadi luas. Macam ulat. Ulat dalam buah boleh makan. Sebab dia susah. Ulat dalam buah boleh makan, no problem. Tapi kena makan dengan buah-buah. Ulat tadi kena makan dengan buah-buah. Tapi kalau kita asingkan ulat, kemudian kita makan buah, lepas tu ulat tadi kita goreng buat makan, haram, tak boleh. Tadi kata ulat dalam buah boleh makan, dia makan sekali dengan buah. Sebab bila sempit, maka dia luas. Sekarang ni bila kita dah asingkan ulat tu, apa yang sempit, apa yang susahnya dalam nak makan? Buang aje lah ulat tu, maka haram makan ulat tadi. Macam tu juga najis yang ada tadi tu, isi perut yang ada pada ikan bilis tadi tu.
Jika kita goreng macam tu, kita makan macam tu aja, dimaafkan. Tapi kalau kita asingkan perut, kita goreng, perut tadi haram makan. Sebab dia tak sempit dah. Dia tak susah dah. Buang aja. Itu beza suci dan beza dimaafkan. Itu 2 jari ke bawah. Abang J tanya, 2 jari ni muktamad mazhab Syafi'i ke? Dia bukan. Mazhab Syafi'i, hukum dia gini. Hukum dia kecil pada uruf. Kecil dimaafkan. Kecil itu pada uruf. Itu je. Maka besar tak boleh makan. Besar pada uruf. Pada kebiasaan. Ghalibnya. Itu kadarnya. Cuma ulama' bantu kita untuk cari berapakah yang dikatakan uruf. Kebiasaan. Kalau orang kata kecil-kecil lah. Orang kata besar-besar lah. Itu yang muktamadnya. Maka berlakulah perbezaan. Ada yang mengatakan kecil 1 jari macam ni, ada kata 2 jari, ada kata sebesar tapak tangan dan sebagainya. Yang paling selamat dalam semua pendapat-pendapat tadi adalah 2 jari ke bawah. Tapi hukum asal adalah bukan 2 jari ke bawah. Kebiasaannya kalau kita kata ikan tu kecil, maka itulah kecil. Kalau kita kata besar, besar lah tu. Kecil dimaaf, besar tak maaf. Maka berhati-hatilah dalam perkara ini. Kalau ianya ada perkara khilaf, maka bila ianya perkara khilaf, elok kita jaga-jaga. Dan kerana inilah, kerana ikan kecil yang dimaafkan inilah yang mengatakan budu boleh makan. Cuma makruh hukumnya. Kerana jika dia dibuat daripada ikan-ikan yang kecil, walaupun termasuk isi perut dia. Budu tu yang dulunya, Allah, dia main masuk gitu je sekali semua. Sebab tu nama budu. Tapi boleh makan? Boleh makan. Kerana dia hanya dimaafkan. Walaupun tanpa disiang. Cuma hukumnya makruh kerana ada beserta dengan isi perut dia sekali. Hukumnya makruh. Jadi maka berhati-hatilah dalam kita memilih makanan. Ikan kering, ikan masin, ikan jeruk, ikan berkasam, ikan marinate, ikan yang diperap. Supaya kita tak makan makanan syubhah. Yang mana kita beli tu, jaga lebih sikit. Tambah orang utara tu beli tu jaga-jaga sikit. Kalau boleh beli dengan orang Melayu. Kerana orang kafir ni dia main buat aja. Walaupun kita tengok dah potong elok-elok, dah dipack kan syubhah. Syubhah tak kata haram, saya sebut awal-awal tadi kan. Makanan semua halal kecuali ada bukti yang mengatakan ianya haram kan. Sekarang ni ada bukti ke kata haram? Tak ada bukti sebab dah siap potong. Memang boleh makan tapi syubhah. Kita nak mensyukuri nikmat perut yang Allah bagi. Yang kedua, telur ayam. Telur ayam. Ramai orang salah fokuskan masalah telur ayam. Dia salah fokuskan. Dia fokuskan dekat basuh telur ayam. Iaitu telur ayam ni kena basuh. Fokus ke situ. Memang betul, basuhlah telur ayam tu. Tapi fokus kita bukan membasuh telur ayam. Fokusnya adalah cara membasuh telur ayam. Kerana telur ayam ni, kalau tak ada kesan tai, dia adalah suci. Luaran dia adalah suci. Walaupun ghalibnya kebiasaannya telur ayam ni keluar ikut saluran tai, saluran najis, jatuh ke lantai, lantai juga ada najis, tergolek-golek di atas najis, dikutip oleh tangan yang bernajis. Walaupun begitu, jika dekat telur ayam tu tak ada tai ayam, tetap ianya suci. Kalau ada tai ayam melekat, barulah najis. Selagi tak ada tai ayam dekat telur tu, ianya suci. Dengan maksud tak payah basuh. Bukan tak payah, tak wajib basuh. Nak basuh boleh, sunat, tapi tak wajib basuh. Malah lenderan yang ada pada telur ayam, kat luar telur ayam tu, semua dimaafkan. Dia adalah suci. Suci. Kecuali ada najis je, barulah dianya najis. Bila nampak tai ayam. Jadi, kita basuh juga telur ayam sebagai langkah berjaga-jaga. Baguslah, ihtiyat, jaga-jaga. Tak wajib pun kita basuh juga. Tapi fokus kita bukan telur ayam yang dibasuh. Bukan. Fokus kita adalah dekat macam mana telur ayam tu dibasuh. Saya pernah cerita dulu. Saya cerita sekali lagi. Saya pernah cerita dulu. Saya cerita sekali lagi. Di utara juga. Utara saja ni. Char kway teow. Antara
antara yang masyhur. Bila char kway teow ni, bila sebut char ni, dia pakai telur. Jadi ada kedai-kedai yang bagus. Kedai-kedai char kway teow ni bagus. Dia tulis kat situ, besar banner dia. Telur ayam basuh. Telur ayam kami dibasuh. Dia tulis. Kedai kami airnya dimasak dan telur ayamnya dibasuh. Wah, ramai orang pergi. Saya pun tengok, oh yang ini bagus. Yang lain tak mengaku basuh. Yang ni siap ada banner besar. Pergi lah beratur. Bagus ke? Bagus lah tu. Sebab kalau ada najis kat tangan tadi, kalau ada najis kat telur tadi, telur yang sepapan-sepapan kalau nak buat char kway teow, tangan dia tu dia ambil perak gitu. Lepas tu dia ambil dia bubuh cili-cili cabai apa semua, bubuh minyak apa semua tu. Kemudian dia ambil dengan tangan dia kway teow tu, bubuh. Lepas tu dia ambil kicap-kicap dia apa semua, dia bubuh. Lepas tu dah masak situ, dia ambil telur, dia pecahkan pakai tangan yang sama. Kalau dekat telur tadi tu ada tahi sikit, yang mana dia ambil direct daripada papan telur tadi tu, maka tangan dia menajis dah. Dia pun ambil apa last sekali? Togel. Ambil togel, rendam tangan lagi tu masukkan togel tu sekali dengan air dia sekali. Betul, tutup api tangan tadi tu. Maka makanan tu berbahaya lah kalau ambil direct daripada papan tadi tu. Jadi bila dikata dia basuh, wah, itu satu perkara yang bagus. Maka saya beratur lah. Tiba-tiba datanglah pekerja dekat belakang bawa air. Sebab dia bukan kedai, dia bukan restoran, dia gerai tepi jalan. Dia bawa air dalam tong, dalam botol untuk basuh pinggan, untuk buat minum dan sebagainya. Oh, dia ambil air gitu. Okey, tak apalah. Satu baldi tu dia ambil air daripada mana saya tak tahu. Dia letak di tempat basuh telur. Telur ni dia basuh sikit. Dia suruh ada pekerja dia basuh. Tujuan dia sebagai promosi. Bagus. Idea bijak sebagai promosi basuh telur. Jadi kalau dia basuh siap-siap, mungkin kalau telur tu tak habis, tak digunakan, esok lusa jadi busuk, jadi rosak. Betul? Tak tahan lama. Dan kalau dia basuh siap-siap, orang tak nampak telur itu dia basuh. Jadi sebagai promosi, di kat belakang tu dia sengaja suruh pekerja dia basuh pelan-pelan, slow. Relax je basuh, relax aja. So, basuh. Bila saya tengok air yang pekerja dia bawa tu, saya tengok dia basuh. Dia basuh macam mana tau? Cara basuh salah. Walaupun basuh tapi cara basuh salah. Lebih baik pergi kedai yang tak mengaku basuh telur lagi daripada pergi kedai tu. Walaupun dia mengaku basuh telur, walaupun depan mata kita basuh telur, tapi cara basuh tu salah. Dia pegang satu, apa dia panggil tu? Yang basuh pinggan tu, yang warna hijau tu, tempat yang basuh pinggan, yang kain yang basuh pinggan tu, ambil sabun, basuh kain basuh pinggan tu. Lepas tu ambil telur, ni besen. Ambil telur daripada papan, celup, lepas tu gosok. Gosok dalam air, gosok dengan tu pembasuh pinggan punya tu. Macam kadang ada jaring-jaring yang tu yang kasar tu. Lepas tu celup, letak kat tepi dalam bakul, bersih. Ambil lagi, masuk dalam air. Agak air tu dah kotor, tuang, masuk air baru. Ambil. Kalau buat macam tu, semua jadi najis. Telur tadi semua jadi najis. Sepatutnya basuh dengan cara cucur. Lepas dah hilang semua najis tadi tu, ambil air cucur. Sama ada air pipe ke, air ambil satu cawan ke, cucur je tu. Bukannya rendam. Akhir sekali saya keluar dari, betul jadi mutan najis. Betul. Span hijau tu. Faizal Faris, betul. Air tu jadi mutan najis. Bila air jadi mutan najis, kena pada telur mutan najis. Akhir sekali saya keluar daripada barisan, saya pergi kedai char kway teow yang tak tulis tu.
Dan dia tak basuh telur pun. Dia tak basuh telur pun. Saya cari telur tu, tengok-tengok telur kat atas tu semua tak ada tahi. Dekat telur tak melekat tahi. Saya ambil satu telur, bang, nak aku tahu satu, telur saya nak pilih sendiri. Saya nak telur ni. Dia masak, dia pakai telur tu. Itu dimaafkan dari segi lenderan luar tu dimaafkan. Dan ianya tak ada najis dekat telur tu, maka ianya halal. Yang tadi tu, yang beratur-ratur kata telur basuh tadi, semua makan najis. Semua makan najis. Kerana cara membasuh tu salah. Tapi ramai jadi nak buat promosi sekalipun, pastikan air tu mengalir jiru. Macam tu juga kita basuh ikan, kita basuh ayam. Ajar kat isteri tu. Ketika siang ikan apa semua tu basuh tu, last kali cucur. Jangan rendam macam tu je. Lepas tu bubur garam, bubur kunyit, goreng. Jangan. Basuh rendam mula-mula tak apa. Tapi sebelum nak makan tu, sebelum nak goreng, nak masak tu, pastikan lalu air dulu. Lalukan air, bukan rendam. Kalau kata ayam tu potong, dia dah buang kulit apa yang dia tak nak semua, lepas tu dia rendam dalam besen. Lepas tu dia tos, siap. Maka sama juga, tak boleh makan najis. Kena basuh, cucur air. Sebelum makan tu kena cucur air. Maksudnya air tu, dia tak boleh rendam gitu. Dia mesti cucur air. Walaupun dalam masa yang sama dia buka air pipe tu turun. Dia basuh dalam besen. Tapi darah duk keluar. Tetap tak boleh juga. Lainlah air tu akhir sekali jadi putih. Itu pun lama kena basuh. Untuk selamat, cucur ikan kita, ayam kita dan makanan-makanan yang lain. Cucur daging kita, cucur. Jangan dengan kaedah rendam. Tu, dekat kedai-kedai makan tu macam mana dia buat tu. Hati-hati. Maka berhati-hatilah kita dalam menyediakan makanan supaya tak menjadi makanan syubhah. Seterusnya, pukul apa dah? 7:30 dah. Ada 2 perkara lagi ni. Bangkai yang tiada darah mengalir boleh menjadi makanan tu syubhah juga. Bangkai yang tiada darah mengalir, macam serangga, semut, kelekatu, apa lagi? Yang jenis serangga lah kita panggil. Yang kita panggil serangga. Hati-hati. Dimaafkan bangkai binatang yang tiada darah mengalir. Memang dimaafkan. Nisbah air dan cecair dimaafkan. Maksudnya, kalau semut tu ada dalam air, kalau kelekatu masuk dalam air, maka ianya dimaafkan, tak najis. Walaupun semut tu memang bangkai, tapi tak najis. Dengan syarat. Syarat yang pertama adalah air tu tak berubah sifat. Maksudnya tak jadi berbau. Sebab ada contohnya macam lipas. Lipas tak ada darah mengalir. Lipas masuk dalam air, mati. Air tu kekal mutlak, boleh minum kalau nak minum. Dari segi halal haram, boleh, halal. Tapi dari segi penyakit, tu nombor 2. Itu cerita lain. Lipas masuk. Tapi ada lipas jenis bau busuk. Lipas masuk, air tu berubah, muntah najis. Tak boleh. Semut, ada jenis semut biasa, masuk dalam air. Air tu kekal mutlak, boleh minum. Bab lupa tu menyebabkan kurang lupa lah kan. Jadi lupa tu, itu bab lain. Cuma dari segi boleh minum. Kecuali berubah. Dengan maksud, masuknya serangga ke dalam air, boleh minum, boleh makan. Kecuali kalau berubah, jadi haram. Berubah apa? Berubah bau, berubah warna dan berubah rasa. Rasa semut ni, rasa kelekatu ni contohnya, maka muntah najis. Ataupun warna tu bertukar jadi warna kuning ke, warna merah dan sebagainya. Air dia tu, maka haram. Tapi kalau sekadar seekor, dua ekor, dia tak berubah, maka boleh minum. Itu syarat yang pertama. Serangga yang masuk dalam makanan, dalam minuman, boleh makan dengan syarat dia tidak berubah sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, bangkai tadi tu masuk sendiri. Contohnya dia kena diterbangkan angin ke, dia masuk sendiri ke dalam air tu, maka barulah air tu dibenarkan untuk minum, untuk makan. Kalaulah kita sendiri yang masukkan bangkai tu ke dalam makanan, air tu muntah najis. Tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau kita sengaja masuk, kita sendiri, bukan kita sengaja. Kita sendiri yang masukkan. Kita sendiri masukkan.
Jadi contohnya saya ambil contoh gula. Katakanlah kita nak buat air. Kita buat air, lepas tu semut datang masuk ke dalam air tu, mati, maka boleh minum. Sebab yang pertama tidak berubah sifat air tu. Yang kedua, bukan kita masukkan, dia masuk sendiri. Sama juga kalau kita masukkan semut yang hidup-hidup. Masa kita ambil gula tu, kita tengok hidup kita tak sempat nak buat, termasuk juga gula dan semut yang hidup ke dalam air, dan dia mati, maka boleh minum juga. Tadi Ustaz cakap tak boleh masuk dengan sengaja. Kenapa boleh pula yang ini? Kenapa boleh pula yang ini? Boleh masukkan pula. Pelik ni. Bila masukkan semut tadi dengan sengaja. Saya sebut tadi, memasukkan bangkai dengan sengaja ke dalam air, barulah jadi najis, mutanajis. Kalau kita masukkan semut yang hidup, kita tak masuk bangkai, kita masuk semut hidup, kemudian dia jadi bangkai kat dalam air, maka dia tak jadi najis. Nampak dia ada perbezaan. Berbeza kalau kita ambil gula sekali dengan semut. Semut tu mati dekat gula tu, kita tuang masuk dalam air, maka kita tengok dia timbul semut yang mati tadi, mutanajis. Kalau semut tu hidup, kita masukkan semut hidup, kemudian dia jadi bangkai dalam tu, itu tak najis. Nampak perbezaannya? Memasukkan bangkai semut ataupun bangkai binatang atau serangga yang tak ada darah mengalir tadi ke dalam air, bangkai barulah mutanajis. Kalau masuk yang hidup, dia tak jadi mutanajis. Sebab kita masuk yang hidup, kita bukan masuk bangkai. Okey. Jadi, ianya makruh minum. Sebab dia boleh menyebabkan jadi lupa dan sebagainya lah. Itu bab lain. Kita nak tengok halal haram. Jadi, kalau kita nak buat air, saya sebut bagi contoh semut. Boleh kiaskan dengan kelekatu, kiaskan dengan yang lain-lain lah, binatang-binatang lain yang janji serangga yang tak ada darah mengalir kat dalamnya. Saya bagi contoh hari ni satu je, semut, satu je. Jadi ketika nak buat air, yang saya sebut tadi, memasukkan bangkai ke dalam air, dia berbeza memasukkan air pergi kena bangkai tu, dia beza. Contoh dia sedikit perbezaan. Kita nak buat air, kita ambil gula, yang mana dekat gula tu ada semut mati, bangkai semut. Kita pun tuang dalam cawan yang kosong. Dalam tu ada bangkai. Dan kita tuang air. Bila kita tuang air, dia timbul. Semut tadi timbul. Buang semut, air boleh minum. Kalau air panas dah ada ni, kita ambil gula, yang mana dekat dalam gula tu ada semut mati dah, bangkai tadi, kita masuk, air tu tak boleh minum, mutanajis. Apa bezanya? Bezanya air warid dan air maurud, iaitu air yang masuk ke dalam, iaitu bangkai ataupun bangkai serangga yang masuk ke dalam air, maka air tu jadi mutanajis, tak boleh minum. Tapi kalau kita ambil air, bubuh ke dalam cawan yang mana dalam tu ada bangkai semut, iaitu air yang kita masukkan, air tu kekal mutlak ataupun air tu kekal halal, boleh minum, tak jadi mutanajis. Tu je beza. Jadi nak buat air, untuk mengelakkan perkara syubhah ni dari segi minuman ni, air pastikan letak gula dulu baru letak air. Bimbang takut kita makan makanan syubhah, kita minum air najis. Air najis yang dikatakan minum air semut jadi gelap hati, jadi benak, itu adalah minum air najis sebenarnya, bukan minum air semut. Bukan mana semut, air najis. Maksud air najis tu adalah air tu sedang menunggu, ambil gula ke ambil apa yang mana ada bangkai semut dalam tu, masuk, maka air tu mutanajis. Kalau minum air tu, air mutanajis, memang jadi benak, memang jadi gelap hati lah. Dia berbeza dengan bubur gula yang mana kebetulan ada dalam tu bangkai semut, kita tuang air, semut timbul, air tu boleh diminum. Dia tidak mutanajis, dia tidak gelap hati. Okey. Ada pendapat ustaz kedai-kedai yang tak ambil berat bab semut ni, betul? Muhammad Nasir, betul, saya setuju.
yang duk buat tu, yang dekat kedai-kedai tu, yang kat kedai tu, dia ada sudu. Dia ada sudu. Sudu dia letak satu bekas, satu gelas, satu bekas yang ada air dalam tu. Dia ambil sudu tu, dia ambil susu, dia letak balik ke dalam tu. Dalam tempat tu, dalam tu ada air. Lepas tu tarik. Lepas tu nak buat air lain, dia buat keluar. Kenapa ada air dalam bekas untuk letak sudu tadi? Supaya dia tak melekat, dia tak itulah. Macam basuh lah kat situ. Jadi kadang-kadang ada semut dekat gula, ada semut dekat susu. Jadi dia ambil, ada semut, dia pun ambil dengan sudu tadi, dia buang semut tu. Lepas tu, sudu tadi tu, dia bubuh dalam bekas tu. Bekas memang ada sedia dah, dalam tu ada air. Kemudian buat air. Orang nak ambil, dia ambil sudu yang sama, bubuh pula gula. Duk makan najis je. Duk makan mutan najis aja. Kita makan itu. Jadi, pembuat air kena cakna benda ni. Kena hati-hati bab ni. Dalam bab ni. Okey. Yang terakhir. Lebihlah pula. Yang terakhir. Makanan yang syubhah. Air yang mendatang menyucikan, kalau tak silap konsep sama macam mesin basuh. Betul. Faizal Faris. Betul. Betul. Samalah konsepnya. Air warid ma'ruf, air yang datang dan air yang menunggu. Samalah konsep mesin basuh. Yang mana mesin basuh tu boleh kita pakai. Dia menghilangkan najis. Walaupun ada najis kat dalam tu, tapi air tu turun. Air tu datang. Bukan air tu menunggu. Tidak, air tu datang. Betul, sama konsep. Yang terakhir, dakwat sotong. Makanan syubhah kita bincang ni, iaitu dakwat sotong. Pada mazhab Hanafi, sotong tu pun haram makan dah. Bukan dakwat, sotong tu haram mazhab Hanafi. Kerana sotong ni kata mazhab Hanafi, dia bukan tergolong dalam golongan ikan. Tidak. Sebab Nabi kata yang boleh makan ikan dan sejenis ikan. Sotong ni bukan jenis ikan. Sotong ni, dia seumpama tikus. Tikus laut. Pada mazhab Hanafi. Dan sotong ni memakan makanan yang kotor-kotor, kata mereka. Jadi tikus darat kotor, tikus laut pun kotor. Tikus laut ni adalah sotong. Itu mazhab Hanafi. Maka ianya diharamkan, tak boleh makan sotong. Mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i, hukum makan sotong adalah halal. Kerana daripada hadis yang disebutkan, Nabi kata ikan tu boleh makan, airnya suci, dan ikan dalam tu boleh makan. Maka pada mazhab Hanafi, dia ambil ikan je boleh makan. Pada mazhab Syafi'i, dia ambil ikan tu Nabi sebut dengan maksud makanan laut. Janji dia hidupan air boleh makan. Tak apalah, khilaf. Kita makan sotong. Yang kata boleh makan sotong adalah sotong. Sotong tu mazhab Syafi'i boleh makan. Dikiaskan dengan ikan. Tapi cecair hitam tu berlaku khilaf. Yang mana cecair hitam tu yang jadi pertahanan, bahan pelindung bagi dia ketika dia terancam tu. Defense mechanism. Dia rasa takut, dia sotong rasa takut, dia nak lari, dia akan keluarkan yang hitam tu. Jadi air tu jadi gelap, dia boleh lari. Sistem pertahanan melawan musuh ketika dia terancam, menggelapkan dan mengeruhkan kawasan air sekeliling. Kalaulah dakwat tu kena mata, jadi kabur beberapa minit mata binatang yang dalam air tu, maka dia boleh lari. Okey, itu dakwat hitam, pasi sotong. Di negara kita banyak makanan yang menggunakan dakwat sotong. Yang ni masak dakwat lah, masak sotong, kuah hitam, pasta dakwat dan sebagainya. Kat Johor pun ada macam-macam lagi makanan tu. Fatwa-fatwa negeri, beberapa buah negeri yang saya sempat cek, negeri Terengganu. Sebab Terengganu ni negeri nelayan, maka fatwa tu dah lama dah keluar, mengatakan bahawa yang hitam tu haram. Dia adalah najis, dia adalah satu cecair.
cecair yang najis. Kerana dia akan berbau busuk jika kita biarkan lama. Busuk tu busuk sungguh, macam tai bau. Sotok dakwat tu. Jika dibiarkan sehari 2 hari, dia akan busuk macam tai bau dia. Macam air kencing bau dia. Maka dia dikategorikan dalam bahan kumuhan binatang. Ataupun kalau bukan kumuhan pun dia panggil cecair dalaman binatang. Maka memang haram makan mengikut sebahagian pendapat. Negeri kita pun ada 3-4 dah keluar fatwa. Tapi ada juga negeri kita juga yang Malaysia juga yang kata halal. Contohnya wilayah wilayah kata halal. Wilayah JAKIM tak tahu, saya tak perasan. Tapi ada. Maka bila kita cek kitab-kitab fiqh, ianya adalah kitab-kitab fiqh lama, dianya adalah najis dan haram dimakan. Kitab Bughyah Mustarsyidin ada sebut perkara ni. Najis dan haram dimakan. Dia kena basuh dulu yang hitam tu sampai putih. Itu yang diterangkan dalam kitab-kitab Turas. Orang-orang dulu semua kata haram makan hitam tu. Dakwat hitam tu. Pendapat ada juga contemporary mengatakan boleh makan. Cuma bila ada pendapat mengatakan ianya haram kerana najis, ada yang mengatakan ianya halal, dan pendapat yang terdahulu semua kata haram, yang sekarang ni je baru kata halal, maka ianya makanan syubhah. Sebab kita membincangkan tentang makanan syubhah, maka ianya makanan syubhah. Jadi kita patut elakkan sebenarnya, kerana lebih selamat kita berpegang dengan fatwa-fatwa ulama terdahulu berbanding dengan fatwa-fatwa ulama sekarang. Kerana ulama-ulama terdahulu lebih tahqiq, mereka lebih teliti, mereka lebih ihtiyat, berjaga-jaga. Kajian mereka lebih lama, hingga kan ada di antara mereka menuntut ilmu 30-40 tahun baru sanggup keluarkan, baru sanggup jadi mufti dan sebagainya, keluarkan fatwa-fatwa jadi qadhi dan sebagainya. Maka ikut pendapat yang dahulu adalah yang selamat. Walaupun dalam masa yang sama kita tidak menafikan memang ada pendapat contemporary. Kerana dia buat kajian, dia kata itu bukan perkumuhan, bukan perkumuhan binatang tu. Dia adalah cecair lain yang tak ada kena-mengena pun dengan tai binatang ataupun air kencing binatang, tak ada. Maka ulama-ulama terdahulu dah jawab dah bahawasanya bukan najis je yang tak boleh makan dalam binatang, cecair dalam binatang pun tak boleh makan. Cecair yang ada dalam binatang pun tak boleh makan. Bukan saja semata-mata najis dia. Cecair-cecair yang lendir-lendir dalam tu, bukan lendir lah, cecair-cecair pun tak boleh juga. Maka berhati-hatilah kita dalam makan tadi tu. Berhati-hati kita dalam makan tadi tu. Orang yang kena penyakit gout tak boleh makan sotong. Oh, ya ke? Itulah antaranya, asid urik banyak sangat kot. Jadi elak-elakkan kerana makan tu dah jadi syubhah dah. Kejadian binatang, habislah, cukup. Kesimpulannya, kejadian binatang kebanyakannya dalam keadaan merangkak, ataupun kebiasaannya dia merangkak, punggung dia separas je dengan kepala. Itu kebanyakan binatang. Macam tu binatang. Itulah kejadian binatang macam ni. Dia jenis gitu. Jika dia nak makan, dia akan tundukkan kepala ke bawah, menyebabkan punggung dia lagi tinggi untuk ambil makanan. Mereka ambil makanan tu dengan mulut. Kebanyakan binatang gitulah. Kalau dia ambil dengan tangan pun dia akan makan ke ketika tu, kepala dia lebih bawah daripada punggung dari segi kedudukan. Menandakan kehidupan binatang ni untuk makan. Sampaikan tempat keluar najis pun lebih tinggi daripada mulut. Maknanya dia tak ada halal haram, dia boleh bantai semua dia nak bantai. Itu binatang. Itulah kejadiannya. Kejadiannya kepala dengan punggung sama tempat keluar najis. Tempat masuk najis dengan tempat keluar najis sama paras, ataupun lebih tinggi tempat keluar najis lagi. Mulut di bawah, kepala di bawah untuk makan-makan. Mereka hidup untuk makan. Tu binatang.
Kepala kita manusia, kepala yang mengenai otak, mengenai akal ni berada di atas. Binatang berada di bawah, maka mereka tidak perlu fikir halal haram. Kita ni kepala duduk atas. Allah cipta manusia dalam keadaan menegak, bukan melintang. Binatang semua melintang, kita menegak. Binatang yang menegak pun akan makan melintang juga. Itu binatang. Dengan maksud dia tak boleh fikir halal haram. Kita perlu fikir sebab kepala kita mulia, duduk di atas. Kita nak makan, kita ambil dengan tangan bawa datang ke mulut. Bukan kita turunkan mulut kita pergi makan. Tidak. Mulianya kepala kita ni yang ada akal ni. Ambil makanan, masuk mulut. Ambil makanan, masuk mulut. Bukan mulut kita yang pergi ke makanan. Menandakan tempat keluar najis duduk kat bawah. Akal yang perlu diutamakan. Ada halal haram dari segi makanan. Hati-hati. Itu antara hikmah kita melihat binatang dan manusia. Dari segi tasawufnya pula. Janganlah kita makan hasil tangan orang, hasil air tangan orang yang tak takut pada Allah. Orang yang bermaksiat terang-terangan. Tidak digalakkan makan makanan yang dia buat. Tak digalakkan makanan yang dia buat. Walaupun makanan dia tu halal. Kalau orang tu Islam, tapi dia melanggar perintah Allah, tak pakai tudung, dia tak sembahyang dan sebagainya, lelaki atau perempuan samalah, maka air tangan dia kalau boleh jangan makan. Taklah haram, tapi dari segi tasawufnya, makanan dia tu tak ada berkat. Tok-tok guru dulu dia takkan makan makanan masakan kaki maksiat. Halal Islam, tapi dia tak makan. Sebab masakan orang beriman ada berkatnya. Masakan orang tidak beriman yang langgar perintah Allah tak ada berkatnya. Jadi tengok juga kita nak makan ni makanan siapa. Kalau dia terang-terang dedah aurat, terang-terang bermaksiat, kalau boleh elakkan dari makan, walaupun dari segi hukum fiqahnya halal. Kalaulah makanan orang Islam yang bermaksiat pun tidak digalakkan makan, macam mana makanan orang kafir yang buat, yang tak ada iman dalam hati dia, lagilah tak ada berkat makanan dia. Maka itu hati-hati yang kedua. Imam Syafi'i pernah bertandang ke rumah Imam Ahmad, anak murid dia, mazhab Hanbali tu. Maka Imam Ahmad pesan ke puteri dia, anak perempuan dia, supaya masak yang sedap-sedap, yang special-special, sebab tok guru aku kata ayah dia ni nak datang. Nama Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Kerana Imam Ahmad sangat menyanjungi Imam Syafi'i. Pada satu malam, sampailah Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i makan dengan makanan yang banyak. Banyak makan. Terkejut anak ni tengok. Ya Allah, kata tok guru tapi makan banyak. Kemudian solat Isyak. Kemudian borak-borak sikit, tidur. Anak dia perhati ni, dah lah makan banyak. Tok guru apa dia tu? Malam-malam dia bangun, tahajud 2 rakaat, lepas tu sambung baring balik. Lepas tu bangun subuh, semayang, tak ambil wuduk dah. Pelik anak Imam Ahmad ni. Dia kata tok guru hebat, semayang tak ambil wuduk, makan banyak. Ayah aku duduk buat tahajud, duduk baca Quran, dia semayang tahajud 2 rakaat aja. Kata ulama hebat. Maka anak dia kata ke ayah dia tanya, wahai tuan guru, anak tanya gini. Dia kata, kenapa? Dia kata, ni bahas kita. Dia kata, aku sangat menjaga makan aku, dan aku sangat yakin makanan yang engkau, sebab engkau anak murid aku, makanan engkau adalah makanan yang halal. Bukan senang nak jumpa makanan yang halal dan berkat yang dimasak oleh orang-orang yang beriman. Maka aku ni makan banyak-banyak kerana ada berkat pada makanan itu. Dan aku ada penyakit bawasir. Imam Syafi'i ada penyakit bawasir. Sabda Nabi kata, makanan orang yang berkat ni sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka aku makan banyak-banyak sebagai ubat. Dan aku yakin makanan kau adalah makanan yang halal. Sebab tu aku makan banyak. Kata Imam Syafi'i. Dan aku tak tidur pun semalam.
Aku golek-golek aja. Aku memikirkan tentang masalah pekah. 70 masalah pekah selesai, aku berjaya menyelesaikan. Kerana di rumahmu adalah rumah orang yang beriman, maka akan banyak turun malaikat di situ. Aku tak dapat selesaikan masalah-masalah ni di tempat lain, tapi aku dapat selesai di rumah kau. Sebab tu aku tak tidur semalam. Anak kau tengok aku golek-golek itu sedang memikirkan masalah-masalah pekah. Aku dapat selesaikan 70 masalah pekah di rumah kau kerana berkatnya. Dan sebab itulah aku sembahyang subuh, aku tak ambil wuduk kerana aku sembahyang subuh dengan wuduk isyak. Terkejut anak Imam Ahmad. Poin dekat sini, makanan orang yang beriman ada berkat, dia jadi syifa, dia jadi penyembuh. Hati-hati tentang makanan. Yang nak masuk kat perut kita sebagai mensyukuri nikmat makan yang Allah bagi, nikmat perut yang Allah bagi. Nabi SAW pernah bercerita tentang seseorang lelaki yang berjalan jauh, kusut masai, rambutnya berlumuran dengan debu. Dua tangannya menadah ke langit sambil berdoa, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku. Nabi kata doanya tak diterima. Dia kata, macam mana doanya nak diterima? Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka betapakah Allah akan memperkenankan doanya? Tidak sama sekali. Jadi makanan yang halal ni ada kena-mengena dengan dimakbulkan doa. Jaga perut kerana sebagai mensyukuri nikmat perut. Kata Abu Bakar As-Siddiq yang mendengar Nabi SAW bersabda, La yadkhulul jannah jasadun ghudhiya biharamin. Tidak akan masuk syurga tubuh manusia yang dibesarkan yang tumbuh daripada makanan yang haram. Maka hati-hati kita dengan perut kita sekali lagi. Dan kita sering membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Perasan tak kita bahawasanya kita baca apa ni? Allahumma barik lana, ya Allah kau Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah kau berkatilah kami ni, dan makanan kami yang kau rezekikan pada kami ni berkatilah. Nampak? Makan dia kena berkat. Dan makan ni dia terbabit dengan neraka. Buktinya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Kenapa ujungnya dan hindarkan kami daripada neraka? Kerana dengan makan ni dia ada hubung kait dengan neraka kalau tak kena gaya. Makanan ada hubung kait. Sebab tu hujung tu wa qina azaban nar. Jadi hati-hati kita dengan makan. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu pada pagi ini. 1 jam 10 minit cukuplah. Sekadar itu. Terima kasih kepada Surah An-Nur, para AJK yang masih lagi berterusan untuk buat kuliah-kuliah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masing-masing dapat bawa bekalan pahala sehingga ke padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan amal kita, usaha kita dalam buat kebaikan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan hari ini ada manfaat untuk kita amalkan dari segi makanan yang syubhah, supaya kita lebih menjaga perut kita ni. Perut ni perut adalah bekas yang paling buruk adalah perut yang diisi dengan makanan yang halal. Itu adalah bekas yang paling buruk. Kalau diisi dengan makanan yang haram, lagilah buruk. Bekas yang diisi dengan makanan halal, perut tu diisi dengan makanan yang halal, adalah bekas yang paling buruk. Yang halal tu adalah bekas yang paling buruk. Jadi berhati-hati kita dengan makanan. Kita tangguh dulu, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.